Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat ini mulia sekalian, Hidayah ni Ida, Nisanu Hasana, Farid Misbah, Farida Udin, Aisyah Hussein, Nur Awatif dan semua yang hadir pada pagi yang mulia ni. Kita masih lagi membincangkan kitab yang hebat, yang mulia, karangan Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali pada bab menyatakan maksiat-maksiat hati. Bagi tuan-tuan yang belum memiliki kitab ini, Bidayatul Hidayah, tolong dapatkan daripada www.telagabiru.com.my ya. www.telagabiru.com.my. Buku ni sangat manfaat dan boleh kita baca sendiri. Ya, qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bi ulumihi fid darain amin. Berkatalah pengarang kitab ini, moga Allah merahmatinya, mengurniakan kepadanya kedudukan yang tinggi di sisi para iliyin, dan moga-moga kita dapat manfaat daripada ilmu yang dicatatkan di sini, iaitu bahasan tentang maksiat-maksiat hati. Kita dah bincangkan maksiat-maksiat fizikal, sifat kaki, tangan, apa yang kita makan. Sekarang sampai kepada bab menceritakan maksiat-maksiat hati. Ketahuilah olehmu bahawa sifat-sifat mazmumah dalam diri ada banyak, dalam hati ada banyak. Muka surat ke 105 ya. Cikgu Rohaya, muka 105 Ahlan wa sahlan. Jadi maksiat itu ada banyak. Jalan bagi membersihkan hati daripada kotorannya panjang. Cara untuk merawat kekotoran tersebut adalah paling sukar. Ingat ya, berkaitan dengan penyakit-penyakit jasmani. Kalau ia berlaku, seseorang kita akan merasa risau. Seorang itu mungkin timbul penyakit semput, asma. Mungkin seorang itu kena sakit perut yang berlanjutan. Mungkin seorang itu kena bengkak pada anggota badan, ada seperti benjol dan sebagainya. Maka semua akan risau, pergi jumpa dengan doktor, kerana tampaknya zahir ataupun fenomena itu pada badannya, pada anggota lahiriahnya. Tetapi penyakit hati ramai yang tak peduli, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Jadi akhirnya ia berlonggok-longgok dalam hati sehingga membentuk satu sifat takabur, ujub, riak dan sebagainya. Baik. Sungguhnya ilmu dan amal untuk mengubati hati telah lenyap keseluruhannya akibat kelalaian manusia dengan dirinya dan tenggelam dalam pesona dosa, dalam pesona dunia. Jadi pada hari ini orang yang penyakit zahir itu akan menjadi prihatin dan ambil berat tentangnya. Berjumpa dengan doktor, jumpa dengan orang yang berkelayakan di seluruh kesihatan untuk dapat rawatan, dapat pandangan, bimbingan. Tapi berkaitan dengan maksiat hati, penyakit-penyakit hati yang terdapat dalam diri masing-masing, ramai yang tak peduli. Ini kata Imam Ghazali. Kami telah membahaskan semua hal ini dalam kitab Ihya Ulumuddin dalam bab Al-Muhlikat. Muhlikat ni makna perkara-perkara yang membinasakan jiwa. Dan Al-Munjiyat, iaitu perkara-perkara yang menyelamatkan jiwa. Namun di sini kami ingin mengingatkanmu tentang 3 jenis dosa hati yang menguasai orang-orang yang mendalami ilmu agama pada zaman ini, agar kamu sentiasa berjaga-jaga daripadanya, kerana semuanya merosakkan diri pada pemiliknya dan merupakan ibu kepada sejumlah dosa-dosa yang lain, iaitu hasad, riak dan ujub. Apakah maksud hasad, riak dan ujub? Imam Ghazali ni seorang pakar rawatan hati. Lalu tuan-tuan akan lihat bahasannya seperti seolah-olah dia meneroka ke dalam hati-hati kita masing-masing. Maha suci Allah Ta'ala, subhanallazi yuwazzi'ul mawahib. Maha suci Allah yang telah memberikan kemampuan, kehebatan, keagungannya pada hamba-hambanya dalam pelbagai bentuk aneka kelainan. Berusahalah dengan bersungguh untuk membersihkan hatimu daripada penyakit, ketiga-tiga penyakit itu. Jika kamu mampu melakukannya, maka pelajarilah pula bagaimana kaedah untuk menghindarkan diri daripada dosa-dosa lain dalam bab Al-Muhlikat, iaitu perkara-perkara yang membinasakan jiwa. Seperti yang telah dijelaskan tadi, kalau penyakit-penyakit zahir, lahiriah, ramai orang sedar, ramai orang takut anda ia memberi satu impak yang kurang baik pada kesihatannya, mungkin kematian. Tapi bila menceritakan tentang mati hati, tak ramai yang ambil peduli, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Tak ramai yang ambil tahu. Kenapakah ini terjadi? Terjadi kerana hati itu telah terlalu hitam,
terlalu gelap. Maka sukar baginya untuk memperbaiki, untuk membetulkan, untuk mendapatkan rawatan. Namun sekiranya kamu tidak berupaya melakukan, maka kamu pasti tidak lebih tidak upaya untuk menghindari dosa-dosa hati yang lain. Kalau 3 perkara ini tak dapat dihindari, kata Imam Ghazali, maka dosa-dosa hati yang lain amat mudah dilakukan. Jangan sangka bahawa kamu akan selamat dengan memiliki niat yang baik dan menuntut ilmu, sedangkan dalam hatimu masih terdapat hasad, riya dan ujub. Padahal Nabi SAW bersabda, salasun muhlikatin, syuhun muta'un, wa hawan muttaba'un, wa ijabul mar'i binafsih. Ni ada kesilapan baris untuk membetulkan kitab ni. Salasu muhlikatin, bukan salasun muhlikatun. Salasu muhlikatin, 3 perkara yang boleh merosakkan. Syuhun muta'un, wa hawan muttaba'un, wa ijabul mar'i binafsih. 3 perkara yang boleh membinasakan. Yang pertama, bakhil yang dituruti. Yang kedua, hawa nafsu yang diikuti. Yang ketiga, merasa bangga terhadap diri sendiri. Inilah 3 perkara yang akan membinasakan manusia. Kebakhilan, hawa nafsu yang diikuti, dan berbangga dengan diri sendiri. Namanya ujub. Ya. Jadi hasad. Pertama, hasad. Sifat hasad bercabang daripada bakhil. Orang yang bakhil ialah orang yang tidak mahu memberikan sesuatu miliknya kepada orang lain. Manakala orang yang sangat kedekut pula adalah orang yang bersikap bakhil dengan nikmat Allah SWT, padahal nikmat itu berada di bawah perbendaharaan Allah, bukan dalam simpanannya. Yang diberikan kepada para hamba Allah yang lain. Maka sifat kedekut yang bersangatan itu lebih buruk daripada bakhil. Yang Allah nyatakan wa'udhiratil anfusus syuh. Ini adalah sifat yang bahaya. Kedekut, bakhil, dan bakhil yang amat sangat. Seumpama yang digambarkan dalam majalah Mujtama', satu majalah yang terbitkan di Kuwait. Orang ini memiliki kenderaannya tidak boleh membawa keluarganya. Tak benar akan bawa anak-anak kerana takut kereta itu kotor. Apa punya orang seperti ini, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Kalau dia ada satu nikmat itu, dia tak mahu kongsi dengan orang lain dengan harapan dia kekal. Padahal nikmat memiliki kereta ni untuk dinaiki orang, kata ramai daripada para bijaksana. Likulli syai'in zakatun wa zakatul markubi hamlun nasi 'alaiha. Setiap benda itu ada zakatnya, kata para hukama. Dan zakat bagi kereta adalah membawa orang menaikinya. Tapi si bakhil tidak. Dia takut nanti kereta ni naiki anak, umpama dalam cerita ni kemukakan oleh majalah Mujtama' itu, nanti keretanya kotor, dia kena bersihkan. Anak-anak bawa kotor dalam kereta, dia pening kepala. Nanti ada makanan ditinggalkan dalam kereta tanpa disedari akan menyebabkan bau busuk, maka dia tidak mahu kereta membawa sesiapa pun, termasuklah anak-anaknya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Demikian juga ada orang yang tidak mendengar, pergi jumpa doktor. Doktor pun kata, tuan telinga ni makin hari makin bertambah rosak, tak boleh dengar lagi. Tak boleh dengar ni, memandangkan tuan adalah pekerja kerajaan, maka pihak kerajaan akan memberikan insentif untuk memiliki alat untuk mendengar, bantuan mendengar. Baik, bila dah dapat bantuan mendengar itu, tak mahu pakai pula sebab baterinya mahal. Ini terjadi betul, tuan-tuan. Kedekut yang tidak memasal namanya. Ini sangat dibenci oleh Islam. Padahal mendengar itu penting. Orang cakap punya kita tak dengar, jadi payah, tuan-tuan yang boleh Allah sekalian. Ini contoh antara sifat syuhun muta' syahih wa uhdiratil anfusus syuh. Allah nyatakan dalam Quran, manusia memang sifatnya kedekut. Jadi janganlah kedekut itu diikutkan sangat sampai mengakibatkan kemudaratan kepada diri dan juga orang keliling kita. Maka tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, ambil perkara ni secara bersungguh-sungguh. Ini satu benda yang dibenci oleh Allah SWT, iaitu sifat kedekut yang melampau-lampau. Adapun orang yang kuat berhasad adalah orang yang terasa berat bila Allah memberi satu nikmat daripada perbendaharaan di bawah kuasanya kepada seorang hamba berupa ilmu, harta, kasih sayang dan hati manusia kepadanya, atau apa-apa jua habuan yang baik. Sifat hasad ni akan menatijahkan kita rasa tidak puas hati terhadap anugerah Allah kepada orang lain. Orang tu mungkin mendapat harta lebih banyak, orang tu mungkin mendapat mendapat populariti, orang itu mungkin memiliki apa sahaja kelebihan dibanding dengannya, maka hatinya mula rasa berserabut, bersarang padanya kebencian, rasa meluat, rasa hasad.
Orang tersebut suka jika nikmat itu hilang daripadanya walaupun dia tidak mendapat sedikit pun. Inilah kemuncak kepada kejahatan. Atas sabda itu, atas perkara itu Nabi telah bersabda, Al-hasadu ya'kul hasanat kama ta'kul narul hatab, riwayat Abu Daud. Sifat hasad akan makan segala kebaikanmu, wahai saudara, sebagaimana api membakar kayu-kayu kering. Jadi sifat hasad ni berpunca daripada kita terlalu banyak melihat kepada orang lain. Contoh, pada hari ini ada banyak Facebook yang baik untuk kita ikuti. Facebook yang akan beri kepada kita ilmu, beri kepada kita pendedahan, beri kepada kita ilmu tentang kehidupan yang baik. Ada juga Facebook yang menayang-nayang, menunjuk-nunjuk. Kan ini bisnes yang paling utama ialah bisnes bersifat riak. Semua orang nak tunjuk emas yang dimilikinya, semua orang nak tunjuk kereta yang dia ada, semua orang nak menunjukkan kejayaan bisnesnya, maka hati kita pun menjadi tidak tenang. Kalau sebelum PKP, masing-masing nak terbang menaiki business class supaya pamerkan kepada semua orang. Kalau boleh orang kat kampung-kampung pun nak kena tahu. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi, melihat berlebihan boleh menyebabkan diri dipengaruhi rasa tidak cukup pada nikmat yang Allah berikan. Maka hindarilah kita, tuan-tuan. Pilihlah apa-apa benda media sosial yang mendatangkan iman, menyuburkan iman. Dan tinggalkan, abaikan, jangan ambil tahu sebarang bentuk media sosial yang boleh melalaikan kita dan menghilangkan rasa syukur yang kita miliki selama ini. Wasiat ini simple untuk semua orang. Jadi tuan-tuan yang mulia kasihan, seorang yang bijaksana ketika ditanya, apa tuan buat? Saya Alhamdulillah pada usia seperti ini, saya banyak jalinan hubungan dengan Allah, dengan baca Quran. Kalau saya perlu pun saya tengok ustaz-ustaz, ustazah-ustazah yang boleh membantu saya memahami Quran lebih baik. Kerana saya dah berada pada pencapaian perniagaan seperti sekarang, Alhamdulillah syukur. Ada sikit-sikit wang boleh pakai, boleh rehat. Saya tak mahu diri saya terbeban dengan terlalu ambitious, melihat kejayaan orang lain lalu saya rasa apa yang Allah beri pada saya tidak mencukupi. Betul lah tuan-tuan. Kerana dalam hadis Nabi bersabda, unzuru ila man huwa dunakum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazzaru ni'amallahi alaikum. Pandanglah kepada orang yang kurang daripadamu dalam bab keduniaan. Jangan pandang kepada orang yang lebih daripadamu dalam bab keduniaan. Nanti hati kamu akan memberontak dan meremeh-temehkan banyak kurniaan Allah kepadamu. Maka awasi diri kita tergelincir dalam lembah ketidakpuasan hati terhadap nikmat Allah ini, tuan-tuan. Amat bahaya. Baik, sebelum terlupa saya nak kempen sikit, tuan-tuan, untuk menggunakan korma McJowl. Kita tinggal beberapa hari saja nak masuk Rajab, lepas tu Syaban, akhirnya Ramadan. Tak sampai 70 hari saja lagi, tuan-tuan, mendapatkan korma McJowl dari Zazan Travel. Korma yang enak ni, yang menyelerakan ni, datang dari Palestin, dari Jordan. Tengok dalamnya masya-Allah. Ni kita belajar itu kitamirnya, fatilnya, ni fatil. Kita belajar tentang nakirnya pada biji korma. Banyak perkataan disebut oleh Allah dalam Al-Quran merujuk pada korma. Dan para bijaksana mengatakan di rumah yang tiada korma, penghuninya akan selalu kelaparan. Ini bukan hadis. Ini hanya kata para hukama bijaksana bagi menunjukkan kepada keberkatan makanan yang disebut dalam Quran berkali-kali ini, tuan-tuan. Korma. Ini korma McJowl. Inilah yang dinikmati oleh Maryam sejurus selepas melahirkan Isa, yang Allah nyatakan dalam surah Maryam ayat 25, ambillah olehmu, gegarkan pokok korma itu, berguguran buah ke atasmu, supaya kamu dapat menikmatinya dan menghilangkan kepenatan, kesakitan yang kamu alami selepas melahirkan Isa bin Maryam, wahai Maryam. Jadi tuan-tuan, dapatkan korma McJowl cantik bekas yang kami datangkan ni, McJowl Palestin, nampak? Dan kita juga, kita pun ada korma ajwa. Korma ajwa dari Madinah. Tengok sikit korma ajwa Madinah ni, tuan-tuan. Tengok, cantik, sangat cantik. Berkilat ni, tuan-tuan. Korma ajwa dari Madinah. Ni pun saya buka sikit. Harganya lebih kurang sama saja, tuan-tuan. McJowl naik harga sekarang ni, akan naik lagi ke 140 sekilo. Sekarang masih lagi 110 sekilo McJowl. Ni McJowl ni dapatkan pada Zazan Travel. Enak, insyaAllah membantu kita untuk bertahan sepanjang puasa pada bulan-bulan pilihan ni. Mengajak isteri kita, anak-anak kita, bagi isteri masih lagi menyusukan baby, makanlah banyak McJowl seperti yang disebut dalam ayat tadi. Allah menyuruh Maryam supaya memakannya, menghilangkan kepenatan, memberi tenaga,
memberi kekuatan, memberi susu pada anak, insya-Allah. Dapatkan kolom McJowl dan juga Ajwa dari Zahzan Travel. Terima kasih tuan. Baik, kembali kita pada diskusi ni tadi. Sifat hasad, orang yang kuat berhasad adalah orang terseksa serta tidak dikasihi. Dia sentiasa berada dalam azab yang berterusan di dunia kerana dunia tidak pernah sunyi daripada ramai orang yang sezaman dengannya maupun kenalan yang dikurniakan Allah dengan ilmu, harta dan kedudukan. Jadi kalau kita dalam hidup ni sentiasa melihat kepada pemberian Allah yang lebih kepada orang sayang kita, hati kita akan rasa menggerutu, bersarang pada hati kita, rasa tidak puas hati terhadap nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Mengapa tidak aku? Maka sifat hasad ini akan mematikan produktiviti kita tuan-tuan, akan menyebabkan kehidupan kita terancam, menyebabkan kehidupan kita hilang nikmat. Kita akan tidak ada performance untuk melakukan kebaikan lagi kerana hati kita berserabut melihat nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain daripada kita, maka kita hendakkan nikmat itu luput daripadanya. Ini namanya hasad. Tapi kalau satu bentuk yang lain, ghibtah. Ghibtah ni berarti envy. Kita melihat pencapaian orang lain dan kita merasa yakin andai Allah boleh memberi kepadanya, tentu Allah boleh beri kepada kita. Maka inilah yang bagus kalau ada sifat ghibtah ni tadi tuan-tuan. Baik. Maka dia selalu terseksa dalam azab yang terus-menerus di dunia hingga akhirat. Maka manakala azab di akhirat pula lebih dahsyat dan lebih besar. Bahkan seseorang tidak akan sampai kepada hakikat iman selagi dia belum menyukai perkara yang dirinya suka, turut dilayan sama rata kepada semua kaum muslimin. Malahan, dia seharusnya berkongsi rasa dengan kaum muslimin dalam keadaan senang ataupun sukar. Ini tuan-tuan, kita selalu menerima message dalam WhatsApp ke, dalam Telegram ke daripada kawan. Yang kadang-kadang mereka ni punya satu perjuangan. Ada yang punya sekolah, ada yang punya rumah anak yatim, ada ibu-ibu yang sangat mulia menguruskan pula rumah anak-anak perempuan yang terlanjur melakukan maksiat. Ada pula sahabat-sahabat kita yang menguruskan rumah orang yang berpenyakit HIV. Allahu Akbar, hebatnya mereka tuan ya. Mereka nak minta bantuan pada kita selalu, mereka mungkin rasa malu. Tapi memanglah menguruskan tempat-tempat tersebut amat besar belanjanya. Kalau mereka share kepada kita satu video, apa salahnya kita tolong panjang-panjangkan tuan-tuan. Itu tanda kita prihatin pada mereka. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari penyakit hasad. Memang kita tak mampu buat apa yang mereka buat. Kalau orang hantar video apa-apa pada kita yang baik-baik, share lah tuan-tuan. Janganlah biar dia berhenti kat situ saja. Kadang-kadang timbul dalam hati perasaan kita, engkau ada sekolah, aku tak ada. Buat apa aku share? Engkau makin maju, aku macam ni juga. Tuan-tuan, jangan ada perasaan seperti ini tuan-tuan. Kerana semua telah ditetapkan Allah rezekinya. Jangan ada sedikit pun dalam diri kita rasa hasad pada pemerolehan orang. Andai perkara itu halal, betul caranya, dia dapat pahala, kita dapat pahala. Andai perkara itu penipuan, penganiayaan dan mengambil harta orang secara zalim, maka kita yang memanjangkan di atas niat itu, kita dapat pahala. Seperti yang dibincangkan oleh Al-Imam Izzuddin Abdul Salam dalam kitab beliau bertajuk Qawaidul Kubra. Orang itu akan diberi pahala atas niatnya. Manakala yang bersalah itu akan dihukum oleh Allah SWT. Harta yang dimiliki secara haram itu tidak akan kekal dalam miliknya, dia akan luput, akan hilang dengan berbagai cara. Maka usah risau tuan-tuan. Kerana inilah tanda dalam hidup ini satu cara untuk memerangi sifat hasad. Kita lawan hasad itu dengan share video-video yang sampai kepada kita daripada teman-teman dengan harapan ia adalah benda benar, ia adalah satu perjuangan, ia berniat kebaikan. Mudah-mudahan pada usaha kita itu dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Hal ini demikian kerana orang-orang Islam seperti sebuah bangunan yang semua bahagiannya saling menguatkan satu sama lain. Mereka seperti satu jasad yang apabila satu anggota sakit, seluruh jasad akan turut mengadu kesakitan. Justru, jika kamu tidak menemui perasaan itu dalam hatimu, maka kesibukan dirimu yang menuntut penyucian daripada kebinasaan lebih penting daripada kamu sibuk dengan cabang-cabang isu fiqh yang jarang berlaku dan ilmu yang mengandungi perselisihan pandangan ulama. Tengok Imam Ghazali mengajar kita dalam hidup ni, jangan sibukkan diri kita dengan isu-isu fiqh yang jarang-jarang berlaku. Sibukkan diri kita untuk merawat penyakit hati yang sangat bahaya, yang kalau kita tidak merawatnya itu akan bawa kita ke akhirat, menyebabkan kemurkaan Allah SWT. Jadi dalam hidup ini prioritize. Apa orang kata? Utamakan yang paling utama. Jadi paling utama sekali bersihkan dirimu, hatimu daripada penyakit-penyakit mazmumah itu.
Baik. Yang kedua namanya riak. Riak adalah syirik yang tersembunyi, iaitu salah satu daripada dua jenis syirik. Sifat riak tersebut dikenali dengan keinginanmu terhadap penghargaan dan kedudukan dalam hati manusia untuk mencapai pangkat dan kehormatan. Jadi riak ni adalah syirik yang tersembunyi, iaitu satu daripada dua jenis syirik, keinginanmu untuk dapat penghargaan dan kedudukan dalam hati manusia untuk mencapai pangkat dan kehormatan. Memang tak lari daripada perkara ni. Maka pada hari ini, seperti yang kita gambarkan tadi, zaman media sosial viral orang kata. Kalau apa saja kita buat, kena gaya, akan mungkin beribu-ribu, mungkin berjuta-juta orang tengok. Maka ini satu penyakit yang berlaku dalam masyarakat, iaitu buat perkara untuk ditonton kepada manusia. Ya, kalau nak buat satu kebaikan tu dah ada kamera untuk ambil, dah ada YouTube untuk buka, dah ada Facebook untuk ditayangkan supaya dapat kelihatan seperti kebetulan, padahal dengan perancangan. Jadi inilah satu lagi penyakit yang bahaya. Kita tak masukkan siapa tuan-tuan. Kadang bila sebut benda seperti ini, nanti orang kata ni adalah nak tuju kepada siapa. Tak, ini bicara daripada Ihya Ulumuddin, daripada Bidayatul Hidayah. Ini adalah satu perkara yang lumrah berlaku. Semua orang ada penyakit ini, iaitu nak orang menghargai kebaikan-kebaikannya. Biar semua orang tahu. Baik, kita baca lagi. Cintakan kedudukan itu termasuk daripada hawa nafsu yang turuti. Dengan sebabnya ramai manusia binasa. Tiada manusia binasa melainkan kerana manusia. Mana manusia binasa kerana manusia? Sekiranya manusia benar-benar sedar, mereka akan tahu bahawa kebanyakan perkara yang mereka bergelumang dengannya, iaitu ilmu dan ibadah, selain daripada amalan di sisi adat, tiada yang mendorong mereka ke arahnya melainkan sifat menunjuk-nunjuk kepada manusia. Penyakit ini menyebabkan amalan menjadi sia-sia, sebagaimana disebut dalam hadis sahih. Inna syahida yu'maru bihi yawmal qiyamati ila an-nar fayaqul ya Rabb istashhadtu fi sabilik fayaqulu Allahu azza wa jal bal aradta an yuqal fulanun syuja' wa qil wa dhalika ajruk. Seorang yang mati syahid diarahkan supaya masuk neraka pada hari kiamat nanti, lalu dia berkata, wahai Tuhan, aku telah mati syahid di jalanmu. Maka Allah menjawab, tidak. Bahkan kamu mahu perbuatan itu dikatakan kepadamu sebagai orang itu merupakan pemberani. Maka hal itu sudah pun dikatakan oleh mereka dan itulah ganjaranmu. Demikian juga yang dikenakan kepada si alim dan orang mengerjakan haji, pembaca Al-Quran sebagainya, kata Imam Ghazali. Jadi sifat manusia yang suka kepada dilihat orang dan famous dan dicerita-cerita orang tentang kebaikannya. Kalau boleh satu dunia nak kena tahu apa yang dilakukan kebaikan itu. Ini namanya riak, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi riak ni satu cabang daripada syirik. Sebab itu Nabi SAW telah mengajar para sahabat, inna syirka akhafu min dabibin namli. Kata Nabi SAW bahawa syirik yang tersembunyi itu lebih tersembunyi daripada tapak kaki semut. Maka Nabi menganjurkan kepada para sahabat untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa mimma la a'lamuh. Wahai Tuhan, aku mohon perlindungan kepadamu daripada sifat syirik yang aku tahu ataupun aku tidak tahu. Jadi penyakit riak ni tuan-tuan berluasa pada hari ini. Sampai kalau boleh semua benda nak dilakonkan, ditunjukkan kepada orang, nampakkan bahawa kita lah yang terbaik. Lagi malang lagi menguruskan jenazah, manusia pun nak ditunjuk pada orang jadi imam, tunjuk masuk dalam kubur. Tuan-tuan, agak-agak kalau perkara ni ada kemudahan seperti ni pada zaman sahabat dulu, para salafus salih dulu, mereka buat tak seperti mana yang dibuat oleh sebahagian daripada umat Islam pada hari ini? Menunjuk-nunjuk kepada orang. Tunjukkan akulah imam, akulah kebumikan jenazah, akulah angkat orang pergi kubur, akulah yang buat begini, akulah yang buat begitu. Tuan-tuan, agak ada tak orang buat seperti itu di kalangan para salafus salih, para salihin? Apakah kita buat itu untuk tunjuk pada orang ke, atau untuk mencari ridha Allah? Tanya diri balik sendiri. Istafti nafsak. Ketuk hati kita, tanya hati kita. Tepuk dada, tanya selera. Tepuk dada, tanya iman. Apakah aku buat ni kerana Allah ataupun untuk manusia? Kita saja yang tahu. Cukuplah. Tak payah kita nak cerita pada siapa pun, kerana mungkin mengungkit nanti orang kata menyebabkan kita ni hasad pada orang tertentu. Tidak. Ini cerita untuk diri kita sendiri. Apakah kita buat tu kerana Allah atau untuk penilaian manusia? Very simple. Yang ketiga, ujub, takbur dan juga bangga diri. Adapun sifat ujub, takbur dan bangga diri ini semuanya adalah penyakit yang sangat bahaya. Ia bermaksud seseorang hamba memandang dirinya dengan pandangan yang mulia dan hebat, dan memandang orang lain dengan pandangan yang hina dan keji. Ini adalah sifat ujub.
takbur, bangga diri, iaitu seseorang memandang dirinya pandangan yang mulia, memandang orang lain pandangan hina, yang keji. Kesan sifat bangga diri ini pada lidah seperti bila dia berkata, aku begini, aku begitu. Kerana itu syaitan berkata, ana khairu minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Wahai Tuhan, aku lebih baik daripadanya. Siapa kata ni? Iblis. Laknatullah. Aku lebih baik daripadanya. Aku diciptakan oleh engkau daripada api, dia diciptakan dari tanah. Padahal para ulama membahaskan ada puluh bukti tanah lebih baik daripada api. Tanah dengan sifatnya sejuk, tanah menumbuhkan tanaman, tanah padanya berkumpul air, api tidak ada. Banyak berpuluh-puluh kebaikan tanah banding dengan api. Tapi oleh kerana sifat ujub, takbur dan juga bangga ini menyebabkan syaitan terusir daripada rahmat Allah. Maka jangan ada perasaan itu dalam diri seseorang kita, tuan-tuan. Manakala impaknya di majlis ialah kemunculan sifat meninggi dan membesar diri, suka menonjol dalam majlis atau sesi bincangan dan tidak menerima pandangan, dan tidak menerima pandangannya ditolak oleh orang lain. Jadi sifat ujub, takbur, bangga diri menyebabkan seorang itu bersifat diktator. Dia tak mahu berfikir pandangan orang lain. Baginya pandangan orang lain semua ni sampah. Pandangan aku je betul. Kau tahu apa? Aku dah jalan satu dunia. Aku punya duit banyak. Aku punya kelulusan tinggi. Aku rupa yang paling hebat. Aku. Jadi perkataan keakuan ini satu perkataan yang dibenci oleh Allah, tuan-tuan. Banyak makhluk yang telah binasakan oleh Allah dengan perkataan aku. Syaitan dibinasakan oleh Allah, diusir daripada rahmat Allah. Firaun pernah berkata, ana khairu minhu, aku lebih padanya. Bagaimana Firaun mengatakan, wa hadhil anharu tajri min tahti, aku lebih baik pada ini yang cakapnya la yakadu yubin. Dia berkata-kata, suaranya pun, perkataannya pun pelat. Dia pun perkataan-perkataannya tak indah macam aku. Firaun milih. Begitu juga dengan Qarun. Qarun ini yang disebut oleh Allah surah Al-Qasas berkata, innama utituhu ala ilmin indi. Aku diberi ilmu, aku diberi kekayaan ni kerana kebijaksanaan aku mencaturnya. Aku. Jadi keakuan-keakuan ini yang menyebabkan manusia tergelincir dan lembab, ujub, takbur dan juga bangga diri. Ini dibenci oleh Allah SWT. Manakala orang yang takbur adalah orang yang angkuh, apabila dinasihati menggunakan kekerasan dan menggunakan kekerasan apabila memberi nasihat, maka setiap orang melihat dirinya lebih baik daripada mana-mana makhluk Allah. Dia adalah orang yang takbur. Bahasa Arab panggil takabur, Melayu panggil takbur. Takbur dari perkataan kibrun. Kibrun berarti kabir. Kabir ni besar. Jadi takabbara ya takabbaru. Takabburan berarti membesar-besarkan diri. Ujub dari perkataan ta'ajub. Makna mengkagumi diri sendiri. Bangga pada diri sendiri. Ujub namanya. Kita Melayu pun guna perkataan ajaib. Ajaib ni makna benda yang amazing. Jadi kalau sebut ujub adalah merujuk kepada kagum terhadap diri sendiri, melihat diri lebih utama daripada orang, melihat diri punya kelebihan banding orang. Ini namanya ujub. Baik. Kamu sepatutnya tahu bahawa orang yang baik dan mulia adalah orang yang baik di sisi Allah dan akhirat. Namun hal itu tidak diketahui dan tertakluk pada pengakhiran hidup. Kita tengok orang baik. Itu sebab ada satu kata-kata yang disebutkan kepada Imam Ghazali, iaitu kalau melihat lihat pada rangkap bicara selepas ini, oleh itu keyakinanmu dalam diri bahawa kamu lebih baik daripada orang lain adalah kejahilan yang nyata. Bahkan jangan kamu melihat seorang, melainkan kamu melihatnya lebih baik daripadamu dan dia memiliki kelebihan mengatasimu. Ini kata-kata Imam Ghazali menarik. Jika kamu melihat seorang anak kecil, katakan anak itu tidak pernah dahaka kepada Allah, sedangkan aku banyak derhaka kepadanya. Tidak syak lagi anak itu lebih baik pada aku. Allahu Akbar. Masya Allah. Tabaraka wa ta'ala. Wahai murabbi yang unggul, Imam Ghazali, anda memang sebenarnya seorang yang hebat. Anda mengajar kami bagaimana menghormati anak kecil. Kerana anak kecil itu masih lagi muda dan tidak melakukan dosa. Banyak ketaatan pada ibu ayahnya. Aku ni dah tua, aku punya banyak dosa. Aku lebih buruk daripada budak kecil ni. Baik. Jika kamu melihat orang lebih tua, katakan orang itu telah mengabdikan dirinya lebih awal kepada Allah berbanding dengan diriku. Tidak syak lagi dia lebih baik daripadaku. Bila melihat orang tua, katakan kepada diri kita, orang tua itu lebih baik daripada kita. Kerana ketaatannya lebih banyak. Dia lebih awal makan garam daripada kita, banding dia lebih banyak amal salihnya daripada kita kerana umurnya lebih tua. Maka kita menghilangkan perasaan ujub terhadap diri sendiri bila melihat orang yang lebih tua. Jika kamu melihat orang alim, katakan orang itu telah dikurniakan Allah sesuatu yang tidak diberi kepadaku. Dan dia pasti telah sampai ke martabat yang aku tidak sampai. Dan tahu perkara yang aku tidak tahu. Maka bagaimana boleh aku menjadi setaraf dengannya?
Masya Allah, kita melihat orang alim, kita katakan pada diri kita orang alim itu punya kesempatan beramal ibadah banyak pada Allah kerana ilmunya, pengetahuannya meninggikan dia. Banding aku yang tak tahu apa-apa ni, maka tentulah dia lebih baik daripada aku. Maka ini juga untuk meluputkan sifat ujub dan juga takabur daripada diri kita. Jika kamu melihat orang yang jahil pula, katakan orang itu telah maksiat kepada Allah dalam keadaan tidak tahu. Padahal aku maksiat kepadanya dalam keadaan aku tahu. Maka sudah tentu hujah daripada Allah akan ditimpakan ke atasku. Aku juga tidak tahu dengan apakah pengakhiran hidupku berbanding dengan dirinya. Jadi kalau kita melihat orang jahil buat maksiat, kita kena baik sangka pada mereka dengan mengatakan bahawa orang itu buat maksiat dalam keadaan tidak tahu, dia jahil. Aku buat maksiat, aku tahu. Maka tentu aku ni akan dikenakan hukuman oleh Allah kerana buat satu maksiat dengan keadaan tahu, banding dengan dia yang buat maksiat tanpa dia mengetahuinya. Dan di akhir hidup dia mungkin sempat bertaubat. Aku ni belum tentu lagi. Nah, kat sini pun kita sekali lagi mengajar diri kita untuk menghindari sifat ujub. Kerana melihat orang lain, walaupun dia jahil, tapi kejahilannya menyebabkan dia boleh mendapat keampunan Allah. Belum tentu aku. Jika anda melihat orang yang kafir, maka katakan aku tidak tahu, boleh jadi dia akan masuk Islam dan hidupnya diakhiri dengan sebaik-baik amalan. Menerusi keislamannya, dia bebas daripada segala dosa, lalu ibarat sehelai rambut yang ditarik daripada gandum. Manakala aku, semoga Allah menjauhkan diriku daripadanya. Boleh jadi Allah menjadikan aku sesat, aku kufur, kemudian aku akhiri hidup dengan seburuk-buruk amalan. Na'udzubillah. Kelak dia tergolong di kalangan orang dekat dengan Allah, sedangkan aku tergolong di kalangan yang dibenci dan jauh daripada Allah. Tengok, Imam Ghazali mengajar kita untuk melihat orang kafir sekalipun dengan pandangan dalam hati bahawa dia berpotensi untuk menjadi lebih baik daripada aku. Nampak tuan-tuan, ni tak lain tak bukan untuk mengajar kita menjauhi sifat ujub ni tadi. Baik. Seterusnya kata Imam Ghazali lagi, sifat takabur tidak akan keluar daripada hatimu melainkan apabila kamu tahu bahawa orang yang mulia adalah orang yang memiliki kemuliaan di sisi Allah. Perkara tersebut bergantung kepada kematian, namun dia satu perkara yang tidak dapat dipastikan. Jadi kita tidak tahu ujung hidup macam mana, kita sebab taubat ke tidak, mati kita dalam husnul khatimah ataupun tidak. Maka kebaikan ataupun ganjaran itu ditetapkan dengan hujung hidup seseorang. Innamal umuru bil khawatim, kata Nabi SAW. Sungguhnya perkara itu ditetapkan dengan khitam kepada kesudahan hidup kita. Ketakutanmu kepada kematian menyebabkan kamu tidak mempunyai masa untuk takbur terhadap para hamba Allah yang lain. Di samping perasaan syak terhadap waktu kematian itu, keyakinan dan keimananmu saat itu tidak menafikan keharusan dirimu berubah pada masa akan datang. Kerana Allah lah yang bolak-balikkan hati. Dialah yang beri hidayah kepada siapa yang dia kehendaki dan menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Saya pernah cerita pada tuan-tuan dahulu, ada seorang di kalangan Bani Israel yang rajin melakukan taat. Dia melihat kawannya melakukan maksiat. Maka setiap hari ketika dia nak pergi ke masjid umpamanya, dia berkata pada temannya yang melakukan maksiat itu, "Hei Fulan, engkau dah tua, berhentilah buat maksiat. Fulan, marilah pergi ke masjid, sudahlah diri engkau Fulan." Setiap hari dia kata demikian pada temannya yang kelihatan tidak melakukan amal saleh macam dia. Sehingga mereka berdua dimatikan, kata Nabi SAW. Maka yang rajin melakukan amal saleh itu masuk ke neraka. Yang kelihatan tidak beramal saleh itu masuk ke syurga. Kenapa tuan-tuan? Kerana yang beramal saleh itu menyangkakan dia boleh beli syurga Allah dengan amal dia. Dan dia tidak merasa tawaduk dan tidak mengkhudukkan dirinya dalam melakukan ibadah kepada Allah. Bahkan dia overconfident. Dia tipe penyakit ghurur. Ghurur ni satu lagi penyakit yang bahaya tuan-tuan, iaitu rasa tertipu. Dia merasa yakin bahawa kebaikan-kebaikannya esok mampu menyelamatkan dia daripada rahmat Allah, sedangkan orang masuk syurga kerana rahmat Allah sebenarnya. Dan dia tidak bersifat dengan sifat rahmat Allah itu. Dia dengan mudah saja menghina orang lain, mengatakan orang itu belum tentu dapat rahmat Allah, sedangkan rahmat Allah bukan dia yang tentukan. Jadi tuan-tuan, bahaya sifat takabur, ujub yang boleh membawa seseorang kepada kemurkaan Allah dan mengakhiri hidup dalam nerakanya. Andai tidak dirawat dengan betul, penyakit ujub, penyakit takabur ini adalah punca salah satu seseorang itu dilaknat dan juga mendapat kemurkaan Allah. Tuan-tuan sekali lagi saya ajak tuan-tuan ada peluang boleh dapatkan kurma McJowl dari Zahzan Travel. Kurma McJowl ni bersaiz besar, menarik.
dan menggoda sekali. Dapatkan tuan daripada Zen Travel sebagai pesan daripada penaja pada pagi ni. Kami packingkan dalam bentuk yang menarik seperti ini, setengah kilo. Boleh tuan-tuan letak atas meja, boleh hadiahkan kepada orang, boleh simpan, makan, kemudian boleh tutup balik. Itu juga bekas yang kecil seperti ini. Contohnya kat sini adalah korma ajwa. Saya peminat ajwa tuan-tuan. Tak berhenti-henti makan ajwa ni. Seminggu sekali habis satu balang macam ni. Dan ada maklumat yang kami terima, ada yang menyusukan anak, ada beri kepada anak-anak untuk makan. Mudah-mudahan kita melatih anak-anak kita untuk mencintai makanan yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Itu sebab dalam hadis mengatakan Nabi kita menikmati sebiji korma ni bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha dan bertahan untuk puasa seharian, tuan-tuan. Bayangkan kalau dibuka ni, sebelah untuk kita, sebelah untuk isteri, mencukupi untuk kita bertahan setahun puasa, tuan-tuan. Tak percaya boleh cuba. Korma mekjol, besar dan kaya dengan zat vitamin, insya-Allah. Kita setakat ini saja. Dan yang terakhir sekali pada renungan kita pada kali ini, riwayat berkenaan hasad, takbur, riak dan ujub terlalu banyak. Namun memadailah bagimu sebuah hadis yang merangkumi segala perkara berkaitan dengannya. Ibnu Mubarak meriwayatkan dengan sanadnya daripada seorang lelaki, Khalid bin Ma'dan, dia berkata kepada Muaz, wahai Muaz, ceritakan kepadaku satu hadis yang kau dengar daripada Rasulullah SAW. Beliau melanjutkan, tiba-tiba Muaz menangis sehingga aku menyangkakan dia akan berhenti menangis. Namun akhirnya beliau menangis. Lalu berkata, alangkah rindunya aku kepada Rasulullah SAW. Waktu ni Rasulullah dah wafat ni. Dan saat bertemu dengannya, kemudian Muaz menyambung, aku mendengar Rasulullah SAW sabda. Hadis panjang, tuan-tuan. Sangat panjang. Buku surat ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 muka surat. Saya baca di awalnya saja. InsyaAllah nanti kita akan sambung pada kuliah yang akan datang. Wahai Muaz, sungguhnya aku akan sampaikan kepadamu satu hadis. Jika engkau peliharanya, ia memberi manfaat kepadamu di sisi Allah. Namun jika engkau mensia-siakannya dan tidak meliharanya, terputuslah hujahmu di depan Allah nanti, kata Nabi SAW. Wahai Muaz, sungguhnya Allah telah menciptakan 7 malaikat sebelum menciptakan langit bumi. Dia turut menciptakan satu malaikat penjaga pintu bagi setiap lapis bumi, lapis langit itu. Kemudian malaikat Al-Hafazah naik dengan amalan seorang hamba dilakukan sejak pagi hingga ke malam. Amalan itu bersinar bagaikan sinar matahari hingga bila malaikat Al-Hafazah membawanya naik sampai ke langit. Dia memuji-muji dan mengiringnya sangat banyak. Lalu malaikat yang ditugaskan untuk langit berkata kepada malaikat Hafazah, lemparkan amalan itu kepada wajah pelakunya. Akulah malaikat yang menjaga perbuatan mengikut, perbuatan mengumpat. Allah mengarahkan aku supaya tidak membiarkan amalan orang yang mengumpat manusia melepasiku ke malaikat. Maka baginda SAW sabda lagi, kemudian malaikat Hafazah datang lagi dengan satu amalan salih seorang hamba. Amalan itu bersinar, lantas dia memuji-muji mengiringnya sebagai banyak hingga sampai ke lapisan kedua. Malaikat yang ditugaskan untuk langit kedua berkata, berhenti, lemparkanlah amalan itu ke wajah pelakunya. Sungguhnya dia mahukan manfaat dunia dengan amalannya. Kat sini yang bahayanya penyakit ujub ni tadi, tuan-tuan, takabur, iaitu seseorang merasakan dirinya melakukan amalan-amalan yang hebat dan mengharapkan di situ adanya rahmat Allah, padahal dia tertipu dengan apa yang dilakukan. InsyaAllah kita akan sambung bicara ini dalam kuliah yang akan datang. Tentang bahayanya sifat ujub dalam hadis yang panjang, bahayanya sifat takabur. Segala yang baik semuanya daripada Allah SWT, yang buruk adalah milik manusia. Saya sebahagian daripada manusia yang lemah. InsyaAllah kita akan sambung lagi bicara ni dalam kuliah yang akan datang daripada kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali. Tuan-tuan boleh dapatkan buku ni daripada www.telagabiru.com.my www.telagabiru.com.my. Order, kami hantar ke rumah. Bidayatul Hidayah, satu kitab yang menarik untuk penjagaan hati, mengajar kita untuk khusyuk, khudu', istislam, ikhlas dan amalan-amalan hati yang lain. Dapatkan tuan, nanti kita boleh baca sama atau boleh baca bersama keluarga. Bahasanya mudah, telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu pertama kali di Malaysia. Yang ada, yang tuan-tuan lihat di pasaran itu, semuanya dalam bahasa Indonesia. Ini bahasa Melayu Malaysia. Terjemahan oleh anak-anak kita yang belajar di Azhar, di Jordan, dalam bahasa Melayu yang kita dapat faham dengan baik. Jadi setakat ini saja, tuan-tuan. Tuan-tuan ada kelapangan waktu, anak-anak kita tiada pengisian di rumah, dapatkanlah buku-buku daripada Telaga Biru juga. Boleh dilihat di laman web yang sama, www.telagabiru.com.my. Ada berbagai buku latihan, topikal, soalan-soalan peperiksaan, buku maths, sains, geografi,
bio, kimia, fizik, bahasa Arab, bahasa Inggeris, Melayu, semuanya ada dalam website tersebut tuan-tuan yang dapatkan. Jadi jangan lupa tuan-tuan, bagi tuan-tuan yang minat untuk melakukan akikah, boleh hubungi Zazan Travel. Kami akan bantu tuan-tuan untuk adakan di Palestin, adakan di Syria, adakan di Jordan, adakan di Yaman, adakan di Mekah, adakan di Sudan, di mana saja pilihan tuan-tuan. Sekarang kami bagi keutamaan fokus kepada Syria, kepada Yaman. Kemudian barulah Mekah, kemudian barulah Sudan. Kalau tuan-tuan berminat untuk hantar akikah, boleh melalui kami di Zazan Travel. Sekian tuan-tuan, terima kasih. Kita akhiri kuliah pada pagi ini dengan baca suratul Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مصيبة إلا نفسته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة يا لك رضا ولنا فيها صلاة إلى أديتها وقضيتها ويسرتها يا رب العالمين. Wahai Tuhan kami yang ada seorang pun yang hadir dalam majlis ilmu pada pagi ini yang memiliki sebuah kelemahan yang kau tutupkan, yang jahil yang kau beri ilmu kepadanya, yang sakit yang kau sembuhkan, yang berhutang yang kau tunjuk jalan keluar dari hutang-hutangnya, yang belum berkahwin yang kau kurniakan untuknya pasangan sama yang salih ataupun salihah akan bahagiakan dunia akhiratnya, yang belum dikurniakan anak yang kau berikan kepadanya anak lelaki dan anak perempuan yang salih yang salihah untuk menjadi legasi kebaikan untuknya selepas kewafatannya. Jangan ada seorang pun yang zalim yang kau beri hidayah kepadanya, jangan seorang pun ada di kalangan kami yang hadir dalam majlis ilmu ini zalimi, melainkan diberi keselamatan daripada kezaliman orang kepadanya. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام من سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan jangan lupa di hujung program kita pada pagi ini melakukan sembahyang sunat syuruk. Sekarang sudah masuk waktunya sembahyang sunat syuruk 2 rakaat. Disebut dalam hadis Nabi, seumpama seorang itu menunaikan ibadah haji lengkap kata baginda SAW. Dalam hadis yang lain, beliau menunaikan umrah lengkap sabda Nabi kita SAW. Maka bila peluang untuk melakukan sembahyang sunat syuruk ataupun isyraq, sekaranglah waktunya. Sebentar lagi 5 minit kita boleh sembahyang sunat duha. Jadi syuruk ni ibarat awal waktu duha. Marilah sama kita lakukan lantaran daripada kelebihan yang dijanjikan Nabi SAW. Dan pada waktu ini kita pun tak kesempatan untuk menunaikan umrah dan juga haji. Maka marilah sama kita menunaikan sembahyang sunat syuruk. Saja ke sembahyang sunat syuruk 2 rakaat kerana Allah. Syuruk ataupun isyraq. Macam sembahyang sunat yang lain. Sekian daripada saya. Terima kasih tuan-tuan atas kehadiran. Tolong share video ni, komen, like sekurang-kurangnya. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang kita buat ni menyebabkan orang lain bermotivasi untuk buat kebaikan juga. Terima kasih tuan. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.